Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Yuslinda binti Rejab dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kajian yang bertajuk Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi melalui aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam buku teks bahasa Melayu. Dalam era globalisasi kini, sistem pendidikan di negara kita telah melaksanakan pelbagai anjakan paradigma agar seiring dengan perkembangan sains dan teknologi di dunia. Justru, bagi menghadapi persaingan global yang semakin sengit ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi penekanan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pelaksanaan KEBAT dalam sistem persekolahan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan sistematik yang merangkumi 7 elemen yang terdiri daripada 3 elemen utama iaitu kurikulum, pedagogi dan pentaksiran serta 4 elemen sokongan iaitu core kurikulum, sokongan komuniti dan swasta. Dalam DSKP dan buku teks, aspek pengayaan dan pemulihan turut terkandung di dalamnya. Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam kurikulum standard sekolah rendah atau KSSR kerana murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Manakala, program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif atau KBKK telah diperkenalkan dalam kurikulum kebangsaan pada tahun 1994 lagi melalui KBSR dan KBSM. KSSR pula diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai usaha untuk memperkukuh dan memperkasakan kemahiran berfikir dengan memberikan penekanan kepada kemahiran menakul. Penggunaan buku teks kini telah mengaplikasikan 6 tunjang yang terdapat dalam kerangka KSSR. Pengajaran dan pembelajaran PDP, guru juga menekankan aspek KEBAT dengan memberi fokus kepada pembelajaran berasaskan inkuiri dan projek. Okey, permasalahan kajian, KEBAT merupakan satu aspek yang terkandung dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PDP bagi merangsang pemikiran dalam kalangan murid. Dalam konteks kini, pengetahuan dan kesediaan guru tentang KEBAT semakin baik dengan pelbagai aras kemahiran berfikir aras tinggi. Kesukaran guru menentukan secara khusus tentang kemahiran kritikal, kreatif dan analitik telah menjadikan pembudayaan KEBAT tidak secara efektif kerana guru kurang bersedia. Ini merupakan kajian Mazni dan rakan-rakan pada tahun 2018. Seterusnya, menurut kajian Nur Safira dan rakan-rakan pada tahun 2020 tentang penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid tahfiz juga masih pada tahap yang rendah. Kemahiran berfikir aras tinggi perlu ditekankan dalam PDP yang bertujuan untuk mencungkil idea dan pemikiran murid. Dalam kajian ini, terdapat 3 objektif yang diketengahkan. Okey, objektif yang pertama ialah meneroka penggunaan KEBAT dalam aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan. Objektif yang kedua pula ialah melihat unsur KEBAT yang kerap digunakan dalam aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam buku teks Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan. Manakala objektif yang terakhir ialah melihat perbandingan pengaplikasian unsur kemahiran berfikir aras tinggi dalam aktiviti pengayaan dan pemulihan buku teks Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan. Okey, bagi kajian ini, antara rentetan metodologi reka bentuk kajian, ini ialah kajian kualitatif jenis kajian kes.
Sampel kajian yang digunakan ialah 3 orang guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil atau SJKT. Instrumen kajian yang digunakan adalah analisis dokumen iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan dan temu bual. Prosedur pengumpulan data pula ialah penggunaan analisis dijalankan melalui penggunaan kata kerja untuk mengkaji penerapan elemen kebat dalam aktiviti pengayaan dan pemulihan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 di Sekolah Jenis Kebangsaan. Manakala penganalisisan data kajian pula, analisis dijalankan berdasarkan penggunaan kata kerja dan aras penggunaan kebat yang digunakan dalam aktiviti pengayaan dan pemulihan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 SJK. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian dapatan kajian. Bahagian ini memaparkan maklumat demografi peserta kajian. Peserta kajian terdiri daripada 3 orang guru iaitu 2 orang guru perempuan dan seorang lelaki. Ketiga-tiga guru ini mempunyai pengalaman mengajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan mengajar Bahasa Melayu. Hasil temu bual ini memperlihatkan bahawa penerapan kebat dalam aktiviti pengayaan dan pemulihan banyak terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 di Sekolah Jenis Kebangsaan. Okey, bagi dapatan objektif 1 iaitu meneroka penggunaan kebat melalui aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan, hasil analisis terdapat 8 tema dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 iaitu keluarga, perpaduan, keselamatan, kelestarian alam, pertanian, ekonomi dan sains serta teknologi. Okey, hasil dalam analisis ini juga menunjukkan penggunaan kata kunci berdasarkan aktiviti pengayaan dan pemulihan untuk mengenal pasti aras kebat. Dalam aktiviti pengayaan, kata kunci membina banyak digunakan berbanding menghasilkan dan mencari. Bagi aktiviti pemulihan pula, kata kunci yang digunakan ialah kata kunci mencari. Kata kunci ini diperoleh daripada bahagian perkembangan kurikulum KPM pada tahun 2019. Okey, bagi dapatan objektif, kajian yang kedua ialah penggunaan unsur kebat yang kerap digunakan melalui aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 SJK. Okey, untuk kata kunci kebat dalam aktiviti pengayaan, kata kunci yang sering digunakan ialah mengingat, mengaplikasi, menilai dan mencipta. Manakala kata kunci kebat bagi aktiviti pemulihan ialah mengingat, memahami, mengaplikasi dan menilai. Kata kunci mencipta tidak digunakan kerana pemulihan melibatkan murid-murid dalam proses mengenal asas membaca dan menulis. Okey, seterusnya bagi dapatan objektif kajian yang ketiga, perbandingan yang dapat dilihat dalam kajian ini ialah melalui aplikasi kebat dalam aktiviti pengayaan dan pemulihan adalah berbeza yang ketara pada semua unsur kebat kecuali unsur menganalisis tidak diguna pakai dalam aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam buku teks Bahasa Melayu. Unsur yang menunjukkan ketara paling tinggi dalam kedua-dua aktiviti adalah unsur mencipta. Oleh disebabkan itu, aktiviti pemulihan lebih banyak diberi perhatian terhadap penguasaan murid dalam kemahiran berfikir aras rendah iaitu mengingat, memahami dan mengaplikasi. Selain itu, aktiviti pemulihan mengutamakan murid yang berada dalam kategori lemah atau sederhana berbanding aktiviti pengayaan yang merangkumi pada semua jenis kategori murid. Dalam aktiviti pengayaan, elemen kebat yang kerap digunakan adalah mencipta. Manakala aktiviti pemulihan pula adalah elemen mengingat. Kedua-dua elemen ini amat sesuai diterapkan mengikut jenis aktiviti yang terkandung dalam buku teks tersebut. Hal ini kerana aktiviti pengayaan adalah sesuai dilaksanakan
untuk semua jenis kategori murid sama ada lemah, sederhana dan pandai. Okey, bagi bahagian perbincangan secara keseluruhannya, penggunaan kebat dalam aktiviti pengayaan ialah mengingat, mengaplikasi, menilai dan mencipta. Manakala dalam aktiviti pemulihan pula adalah mengingat, memahami, mengaplikasi dan menilai. Unsur kebat yang kerap digunakan dalam aktiviti pengayaan ialah mencipta, dalam aktiviti pemulihan pula ialah mengingat. Dalam aktiviti pemulihan, elemen kebat yang digunakan ialah mengingat. Manakala aktiviti pengayaan, elemen kebat yang sering digunakan ialah mencipta. Sebagai kesimpulan, berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025, penerapan elemen kebat dapat melahirkan golongan murid yang berfikiran kreatif, kritis, produktif, mahir dalam komunikasi dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Guru-guru perlu menekankan kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat dalam PDP agar murid mampu berfikir secara kritis, kreatif dan optimistik. Kajian ini juga memberikan panduan dan ruang untuk guru-guru dengan memberikan penekanan yang lebih dalam merancang aktiviti yang lebih menarik dengan menerapkan elemen kebat secara berterusan. Oleh itu, penerapan elemen kebat dalam buku teks baharu Semakan 2017 ini membuktikan bahawa guru-guru mampu memperkasakan kemahiran berfikir aras tinggi terhadap murid-murid di peringkat sekolah rendah lagi. Okey, setakat ini sahaja pembentangan kajian yang telah saya jalankan. Sekian, terima kasih.